Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Muhda wa Imamil Mujtaba wa Rasulina al-Murtada wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil min al-Imam al-Hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, dan penjaganya pula ialah malaikat-malaikat yang kasar dan yang keras, yang tidak pernah menduharkai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkannya. Alhamdulillah yang berbahagia pengurusi ataupun nazir pengurusi Surah An-Nur Bandar Puteri Kelang, seluruh ahli jawatan kuasa Surah An-Nur, pegawai-pegawai, pimpinan-pimpinan masyarakat di persekitaran taman di Surau An-Nur, seterusnya kepada ahli-ahli jamaah, dan seterusnya kepada semua sidang pendengar yang bersama-sama mengikuti kuliah pada malam ini. Pertama, marilah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran yang sebanyak-banyaknya, sebanyak mana makhluk yang Allah ciptakan. Syukuran yang seluas-luasnya, seluas alam yang Allah bentangkan. Lantaran bukan sekadar menciptakan kita sebagai manusia, bukannya batu, bukannya kayu, bukan ayam, bukan kambing, bukan itik, tapi manusia yang alhamdulillah syukur lagi kerana kita lahir dalam persekitaran yang muslim. Mak ayah kita Islam, tok nenek kita Islam. Dan alhamdulillah sekurang-kurangnya keinginan kita untuk sujud kepada Allah dan mempertingkatkan ilmu dalam usaha kita mencari bekalan-bekalan hidup untuk kita bawa bertemu dengan Allah dan sebagai panduan kehidupan di muka bumi. Itu menjadi petunjuk tentang keinginan kita menjadi seorang muslim yang mukmin,
Dan syukur alhamdulillah kita masih lagi diberikan kekuatan, kesihatan, masih dikurniakan iradah, ada rasa kehendak dalam hati kecil kita, kehendak untuk kita mencari ilmu, kehendak untuk kita menambahkan ilmu, dan ada iradah kehendak kita untuk berbekal dengan ilmu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita dalam pertemuan kita pada bulan yang lepas. Kita telah pun menyebut berkaitan dengan tajuk yang ketiga, iaitulah sayalah mesti Muslim di sudut akhlak, daripada buku Maza Ya'ni fi Intima'il Islam, karangan Dr. Allamah Dr. Fathi Yakan. Dan ataupun dalam bahasa Melayunya, apa erti saya menganut Islam. Bermula daripada saya mestilah Muslim di sudut akidah. Kemudian yang kedua, saya mestilah Muslim di sudut ibadah. Yang ketiga, saya mestilah Muslim di sudut akhlak. Dan apabila persediaan ketiga-tiga itu telah ada dalam diri kita, maka kita masuk kepada yang keempat, untuk kita kembangkan lagi ilmu kita, penghayatan kita dalam kelompok masyarakat yang paling hampir, yang paling dekat. Keluar daripada diri kita untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Maka tajuk yang seterusnya ialah saya mesti Muslim di sudut keluarga. Kata Dr. Fathi Yakan, apabila saya mengakui menganut agama Islam, pengakuan ini mewajibkan saya mempunyai satu risalah dalam hidup ini. Malah saya mestilah menjadikan seluruh kehidupan saya tunduk dan patuh kepada arahan risalah tersebut. Oleh kerana manusia yang diciptakan oleh Allah ada tujuannya, bukan sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Kewujudan makhluk-makhluk yang lain itu hanya sekadar pelengkap kepada kewujudan alam ini. Tetapi kewujudan alam ini membawa makna yang besar kepada makhluk yang bernama manusia. Kerana manusialah yang diberikan suatu tanggungjawab, suatu risalah. Kalau tidak adalah dicipta manusia, maka tidaklah diciptakan alam ini, dunia ini. Kerana manusia yang diciptakan oleh Allah SWT tujuannya ialah untuk jadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Begitulah pernyataan Allah SWT kepada malaikat, kehendak Allah untuk menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Maka bumi ini dimakmurkan oleh makhluk manusia, dan apabila menyebut tentang khalifah, maka kejadian manusia ini ada tugas, ada tanggungjawab. Maka bila ada tanggungjawab, adalah ketah kerja yang disediakan oleh Allah yang dinamakan sebagai ar-risalah. Ada benda yang mesti dibawa oleh manusia untuk disampaikan tali menali antara manusia dengan manusia yang lain, masyarakat demi masyarakat, generasi demi generasi. Sampailah alam ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kesinambungan antara nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam membawa risalah, sambung menyambung tali menali sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir dan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam.
telah melengkapkan kepada keseluruhan ajaran-ajaran Al-Quran. Sudah tidak ada lagi wahyu baru yang turun, kerana ianya sudah lengkap dalam bentuk suatu risalah yang jelas. Maka kelahiran kita di muka bumi setelah daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita ialah memikul, membawa dan mengembangkan risalah yang telah diturunkan. Kerana itu Allah SWT beritahu dan sebut bahawa kejadian kita bukan main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka bahawa kami ciptakan kamu ini untuk main-main, kata Allah. Kamu rasa kamu tidak akan kembali kepada aku. Maka oleh sebab itulah, memahami hal yang demikian, maka kehidupan kita ini, kita membawa satu risalah yang mesti disampaikan. Maka dalam kelompok yang paling kecil untuk kita sampaikan ialah dalam konteks keluarga kita sendiri. Kata Dr. Fatih Akan, kalau tadinya pengakuan saya menganut agama Islam menuntut supaya saya benar-benar Muslim di sudut akidah, ibadah dan akhlak, maka di sini pengakuan saya untuk mewajibkan pula supaya saya bekerja sungguh-sungguh untuk merubah masyarakat di mana saya berada supaya menjadi masyarakat Islam yang sebenarnya. Sebab itu setelah daripada pembinaan diri kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, membentuk peribadi para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Maka setiap peribadi ini bukan hanya membina dalam konteks peribadi, maka dia mesti dikembangkan. Maka sebab itu madrasah yang berlaku di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini telah mendidik para sahabat untuk menjadi manusia yang telah pun ada penghayatan matlamat yang jelas dalam kehidupan. Kehidupannya tidak lain mengabdikan diri kepada Allah dan membawa manusia untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Maka sebab itu mereka hidup dalam masyarakat. Mereka bukan hidup dalam gua semata-mata. Mereka bukan hidup dalam keadaan bersembunyi, tetapi diperintahkan oleh Allah untuk bergerak secara terus terang, ialah melalui satu dakwah secara berterus terang, melakukan pengakuan tentang ketuhanan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Bukan beramal untuk bersendirian, tetapi mengajak masyarakat manusia untuk tunduk kepada patuh pada perintah Allah. Bukan sekadar membina diri menjadi seorang yang soleh, tetapi menjadikan diri sebagai seorang yang muslih, yang waktu yang sama membina kebaikan dan mengajak orang lain untuk menjadi baik. Maka oleh sebab itu, dalam konteks yang paling dekat, mengajak manusia menjadi baik itu ialah dalam konteks keluarga. Maka di sanalah ada satu tanggungjawab untuk menjadikan keluarga sebagai madrasah yang pertama, institusi yang pertama bagi disampaikan Islam, dikembangkan Islam. Kata Dr. Fatih Akan lagi, tidak cukup dengan setakat saya seorang saja menganut agama Islam dan mematuhinya dengan tidak mengambil hirau terhadap orang-orang yang berada di sekeliling saya. Kerana di antara kesan-kesan yang ditiupkan oleh Islam dan diresapkannya ke dalam hati seseorang apabila ia benar-benar beriman ialah perasaan tanggungjawab terhadap orang lain, menyeru dan menasihati mereka, juga merasa gairah terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur dan tidak mengambil berat urusan orang-orang Islam, maka beliau bukan dari golongan mereka, ataupun beliau bukan dari golongan orang-orang Islam yang tersebut. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa seorang Muslim mesti mengambil tahu tentang hal Muslim yang lain.
tidak timbul soal mengganggu kehidupan, menjaga tepi kain orang. Kerana tanggungjawab seorang Muslim bukan sekadar memastikan diri menjadi seorang Muslim, tetapi mengajak orang lain juga menjadi Muslim yang sama. Maka dalam konteks yang terdekat, seorang ayah memastikan anak menjadi seorang Muslim yang baik, isteri menjadi Muslim yang baik. Begitulah tanggungjawab. Selain daripada dia akan turun kepada masyarakat, melahirkan pula masyarakat, mengajak masyarakat. Sebab itu di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Berkatalah Luqman kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, dirikanlah solat. Suruhlah orang lain melakukan kebaikan dan tegahlah daripada melakukan kejahatan. Dan bersabarlah di atas urusan kamu, kerana sesungguhnya kesabaran itu suatu perkara sebesar-besar urusan dalam kehidupan kamu." Sebab itu dalam ayat ini Allah SWT perintahkan sembahyang. Sembahyang melahirkan seorang menjadi seorang yang Muslim, seorang yang soleh. Kalau hanya kehidupan ini, hanya sekadar sembahyang dan suruh orang melakukan sembahyang, ataupun kehidupan ini untuk melahirkan seseorang yang sembahyang, ataupun menjadikan diri kita dengan sembahyang, itu tidak jadi masalah. Orang lain pun tidak marah. Sebagaimana orang-orang di Mekah tidak marah Nabi sembahyang. Abu Lahab, Abu Jahal tidak marah kalau para sahabat sembahyang. Mereka tidak marah. Tetapi apabila sudah masuk kepada fasa yang kedua, bukan sekadar sembahyang, tetapi mengajak orang lain melakukan kebaikan, waktu yang sama menegah berlakunya kemungkaran, maka ayat selepas itu Allah suruh bersabar. Kerana menyuruh orang melakukan kebaikan, apatah lagi menegah orang daripada melakukan kemungkaran, ini bukan sekadar menjadikan diri kita orang yang soleh, tapi menjadikan diri kita orang yang muslih, iaitulah memperbaiki orang lain, memperbaiki kehidupan yang lain. Maka menjadi seorang yang muslih inilah akan menghadapi musuh-musuh dalam kehidupan, akan menghadapi cabaran dalam kehidupan. Sebab itu Allah kata bersabar dalam melaksanakan tugas tanggungjawab menjadi seorang yang muslih, kerana menjadi seorang yang muslih penuh cabaran dalam kehidupan ini. Pengurusi dan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, maka kelompok yang paling hampir dalam kehidupan kita setelah kita membina kepribadian, maka kelompok itu ialah keluarga kita sendiri. Kata Dr. Fathiakan, "Bertolak dari keadaan ini, maka saya telah mempunyai suatu tanggungjawab yang baru, yaitu tanggungjawab untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam dan tanggungjawab untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Sebab itu kehidupan ini bukan hanya sekadar menjadi seorang yang baik. Sebagaimana kita sebut, madrasah yang dilakukan oleh baginda di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam bukan sekadar membina kepribadian sahabat. Kalau hanya sekadar membina sahabat yang baik, tujuan sudah dapat dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Tetapi untuk melahirkan para sahabat yang dapat membawa risalah, mengajak orang lain melakukan kebaikan dan menegah kemungkaran dan menegakkan kebenaran, maka yang inilah yang akan menghadapi pertembungan demi pertembungan, permusuhan demi permusuhan. Tetapi fasa ini mesti dilakukan kerana Islam mesti berkembang. Risalah mesti disampaikan kepada yang lain. Risalah mesti hidup, mesti disampaikan kepada masyarakat. Katanya lagi, langkah pertama dan langkah yang sejajar dengan tabiat agama Islam dalam bidang ini ialah
dengan saya membentuk rumah tangga saya supaya menjadi sebuah rumah tangga Muslim. Maka kelompok pertama yang paling dekat dengan kita ialah keluarga kita sendiri. Ialah keluarga kita sendiri. Maka sebab itu dalam sejarah, baik sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, kelompok keluarga ini menjadi sangat penting kerana ia menjadi satu sumber dan penilaian masyarakat terhadap risalah yang dibawa. Risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentulah orang-orang yang menerima yang menjadi sasaran kepada sampainya risalah itu akan menyurut kehidupan baginda. Apakah setelah daripada baginda mengajak masyarakat di luar sana, baginda sendiri telah selesai semua risalah itu dalam konteks keluarga sendiri? Kerana nanti kepincangan dalam keluarga ini akan mengganggu sedikit proses untuk menyampaikan risalah. Dan biasanya dia akan menjadi suatu fitnah. Kerana itulah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka diuji keluarga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membina kekuatan akidah, membina kekuatan ibadah, membina kekuatan akhlak bermula daripada rumah sendiri, iaitulah melahirkan seorang isteri yang bernama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mempermudahkan baginda untuk menyampaikan risalah demi risalah, menyampaikan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ianya bermula daripada kelompok keluarga. Maka dia bermula daripada Nabi menyampaikan risalah kepada yang terdekat, iaitulah isterinya sendiri. Ketika turunnya wahyu yang pertama kepada baginda, maka orang yang paling dekat yang membenarkan wahyu tersebut dan yang mengiyakan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam ialah isterinya sendiri, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Maka ini telah menjadi satu pemudah kerja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meyakinkan para sahabat bahawasanya risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, kerana orang yang paling hampir kepada baginda sendiri membenarkan dan mengiyakan serta menghayati risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu rumah tangga ini menjadi masyarakat yang paling kecil. Di sinilah bermulanya penyebaran risalah. Di sinilah bermulanya kehidupan daripada pembinaan kepribadian untuk dikembangkan kepada masyarakat di luar. Maka sumber yang pertama ataupun markas yang pertama, pembinaan yang pertama, mestilah bermula daripada rumah tangga. Saya adalah bertanggungjawab menegakkan Islam di dalam masyarakat rumah tangga saya yang kecil ini. Saya bertanggungjawab menyampaikan Islam kepada keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya. Kemudian saya bertanggungjawab pula menyampaikan Islam kepada kaum kerabat saya. Dan inilah cara yang telah dilakukan, diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin wa anzir 'ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Oleh itu janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk golongan yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu menyampaikan risalah
Yang paling penting ialah dalam konteks keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Soal berjaya atau tidak itu kita serah kepada Allah. Sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu pernah diuji di kalangan keluarga sendiri. Nabi Ayub diuji dengan sikap isterinya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam bukan sekadar isteri, bahkan diuji dengan anaknya sendiri, salah seorang daripada anaknya yang bernama Kan'an. Isterinya tidak mau mengikut risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini pula bapanya sendiri. Diuji oleh Allah dengan bapanya yang kufur, bukan sekadar kufur, bahkan bapanya lah di antara kepala, di antara ketua penyembah berhala pada ketika itu. Semua ini berlaku dalam perjalanan Nabi-Nabi bagi menunjukkan bahawa petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kerja-kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam yang dekat, terutama kepada isteri, anak-anak baginda, itu telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari kalangan adik-beradik ayahnya sendiri, Abu Talib, pakcik-pakciknya, ada di antara mereka yang sangat kuat memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka yang melindungi baginda tetapi masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib, lama mana mereka melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi apabila matinya Abu Talib, Nabi pun berasa sedih kerana di hujung daripada hayat Abu Talib, ketika Nabi mengajar Abu Talib untuk menyebut kalimah la ilaha illallah, Abu Talib tidak mau menyebut kalimah la ilaha illallah. Sebaliknya hanya menyebut wallata wal uzza ma natruku dina abaina. Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan tinggalkan agama nenek moyang aku. Maka begitu kuatnya Abu Talib mempertahankan agama yang dianuti, iaitulah penyembahan berhala sebagaimana amalan datuk nenek moyang yang terdahulu. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan tidak mengucap dua kalimah syahadah. Sehingga Nabi berasa sedih dan mohon kepada Allah mengampuni Abu Talib. Kerana Abu Talib, walaupun dia musyrikin, tapi dia yang pertahankan dakwah. Dia yang pertahankan risalah Nabi. Ada pada satu ketika Nabi di bawah jagaan Abu Talib, Abu Talib didatangi oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, pembesar-pembesar musyrikin ketika itu. Sebahagiannya ialah pakcik Nabi sendiri, keluarga baginda sendiri. Maka ketika itu mengajak Nabi untuk berkongsi Tuhan. Mula-mula berkongsi Tuhan. Mula-mula mengajak Nabi supaya tahun ini ataupun minggu ini ataupun hari ini menyembah Allah, esok bertukar Tuhan pula, begitulah silih berganti. Semuanya ditolak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ditolak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini yang disebut sebagai siasah mufawadah, tawar-menawar, supaya Nabi ada tolak ansur daripada sudut akidah. Maka pendidikan baginda sallallahu alaihi wasallam, akidah ini tidak ada tolak ansurnya. Sebab itu Nabi menjawab ketika Nabi didatangi oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, Utbah Rabi'ah, Syaibah Rabi'ah, Abul Hakam ketika itu. Dan Abu Talib menyampaikan tawaran-tawaran itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab baginda, "Ya am, law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amri au ahlika dunahu ma taraktu hatta yazharahu Allah." Wahai bapa saudaraku, yakni wahai Abu Talib, kalaulah sekalipun bulan, matahari diletak sebelah kanan, bulan diletak sebelah kiri, itu melambangkan kebesaran, pangkat, kehebatan, diberikan kepada Nabi, letak sebelah kanan, letak sebelah kiri bulan, untuk aku meninggalkan urusan aku menyampaikan risalah ini, kata Nabi, aku tidak akan tinggalkan sama sekali. Sehinggalah Allah akan membuat keputusan atau aku menang membawa risalah ini. Maka begitulah jawapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika itu Abu Lahab terpaksa balik
kerana tidak berani untuk menganiaya Nabi, kerana Abu Talib masih lagi melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Abu Talib mati dengan tidak mengucap dua kalimah syahadah, Nabi berasa sedih. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah. Allah jawab dalam Al-Quran, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapa pun yang kamu sayang. Dengan maksud, kamu sayang macam mana pun Abu Talib, kamu bukan orang yang memberi petunjuk. Kamu takkan mampu memberi petunjuk. Adapun petunjuk itu, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, begitulah nilai petunjuk. Nabi hanya sekadar dapat menyampaikan risalah. Begitu juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelumnya. Petunjuk itu datang daripada Allah, tapi risalah disampaikan oleh baginda. Dan risalah inilah yang menjadi kerja dan tugas dan tanggungjawab kita untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tali menali sambung menyambung generasi demi generasi. Bermula daripada institusi yang kecil, iaitu dalam konteks sebuah keluarga. Keluar lebih sedikit dalam konteks sebuah masyarakat. Kemudian barulah dalam konteks sebuah negara. Maka disinilah permulaan kepada tanggungjawab satu kelompok negara yang kecil yang ditadbir dalam sebuah masyarakat, iaitulah negara dalam konteks keluarga. Maka sebab itu dia tidak terlepas daripada menyampaikan risalah Islam kepada keluarga sendiri. Kata Dr. Fathiah Khan, oleh itu tugas yang dipertanggungjawabkan secara langsung ke atas seorang Muslim setelah tanggungjawab terhadap dirinya ialah tanggungjawab terhadap keluarga, rumah dan anak-anaknya. Ini dibuktikan oleh firman Allah, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang besar, yang kasar dan yang keras, yang tidak menurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maka di sinilah kita menyadari bahawa tugas dan tanggungjawab kita ialah memastikan diri dan keluarga selamat daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, seorang ayah tentunya tidak hanya sekadar memastikan dirinya beriman kepada Allah, tetapi mesti dalam lingkungan anak isterinya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran demi pengajaran telah ditunjukkan kepada kita. Nabi Nuh alaihissalam, dari kalangan anak-anaknya ada anaknya yang menentang risalah isterinya. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk turunnya musibah azab yang akan menenggelamkan mereka, memusnahkan mereka. Maka Allah jawab doa Nabi Nuh alaihissalam. Maka ditimpa dengan musibah banjir yang besar, dalam hujan yang besar sehingga banjir yang besar. Ketika itu yang selamat hanya bersama-sama dengan Nabi Nuh. Ketika umatnya yang engkar kepada Nabi Nuh berada dalam lipatan gelombang ombak, ketika itu Nabi Nuh terpandang akan wajah anaknya. Wajah anaknya dalam gulungan ombak, seraya Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, itu anak aku. Itu anak aku." Maka Allah menjawab, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih." Wahai Nuh, itu bukan anak kamu. Kerana amalannya, kerana akidahnya bukan akidah orang yang soleh. Maka begitulah kehidupan ini. Pertemuan kita di dunia dan pertemuan kita akan berlangsung terus di hari akhirat. Tetapi pertemuan di hari akhirat antara ayah dengan anak, isteri dengan suami, hanyalah apabila mereka diikat dengan kekuatan akidah dan hubungan akidah. Akidahlah yang akan memastikan mereka dapat bersama-sama hidup bukan sekadar di dunia, tetapi terus berlangsung dalam kehidupan bahagia di hari akhirat nanti. Tapi malang apabila hidup di dunia tidak memastikan akidah, amalan yang baik, amalan yang soleh,
maka itu tidak menjadi jaminan yang mereka akan dapat bersama di hari akhirat. Sebagaimana pengajaran yang ditunjukkan kasih macam mana Nabi Nuh kepada anaknya, Allah tetap menjawab hakikatnya, itu bukanlah anak kamu, kerana amalan dia bukan amalan yang saleh. Jadi mudah-mudahan yang sedikit, insya-Allah akan datang kita akan tengok tajuk tanggungjawab sebelum berumah tangga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada saya dan semua rakan-rakan pendengar, terutama sekali jawatan kuasa dan ahli-ahli jamaah, ahli qaryah, ahli jamaah Surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga kepada semua yang bersama-sama kita pada malam ini. Saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan kepada tuan-tuan sekalian, yang baik atas petunjuk Allah, yang kurang di atas kelemahan iman saya. Dan mudah-mudahan kita bersama lagi untuk masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta alim, Allahumma anta arif, Allahumma anta fatif talana futuhal arifin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, isteri kami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami dan keluarga kami sebagai pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seramai mana yang bersama kami pada malam ni, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di hari akhirat nanti. Wa qina adzabannar. Dan tolonglah ya Allah, selamatkan kami daripada api neraka. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.